Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naim bin Syari. Nombor matrik saya DHU 202024748 dan saya berasal daripada kelas DPHU 5D. Okey, pada hari ini ataupun pada waktu ini saya dan kumpulan saya Fatini, Ummul Fatihah dan Siti Hawa akan membentangkan slide yang bertajuk Al-Quran sebagai sumber rujukan utama. Okey, sebelum itu saya ingin memohon maaf ke atas kelewatan menghantar kerja ini ke atas Ustazah Atikah, atas kelekaan ataupun ketidakpekaan kami terhadap waktu penghantaran kami. Waktu yang telah diamanahkan kami tidak menghantar pada waktu tersebut atas kelalaian diri kami sendiri. Dan saya ingin memaklumkan juga kepada Ustazah dan rakan sekalian yang bahawa kawan kami iaitu daripada kelas 5F rasanya, yang Syazwan apa tak pasti, Muhammad Syazwan, beliau telah gugur taraf dan beliau termasuk dalam ahli grup kami dan kami mohon maaf atas kami juga mohon maaf kerana memberi tahu ustazah pada waktu ini. Okey, kita apa? Okey, sekarang ini saya akan terangkan kepada kalian semua berkenaan tajuk kami ini, Al-Quran sebagai sumber rujukan utama. Okey, bahagian saya iaitu bahagian definisi dia. Definisi Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran kita baca satu hari berapa dan berapa kan. So yang menurut Imam Al-Ghazali, Al-Quran dari sudut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Menurut Imam Al-Ghazali lagi mendefinisikan Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan ke atas Rasulullah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis di dalam mushaf, dinukilkan pada kita daripada baginda secara mutawatir tanpa ada sebarang keraguan. Faham? Itulah maksud ataupun yang dimaksudkan definisi menurut Imam Ghazali. Tapi seperti mana yang kita tahu, Al-Quran itu adalah kalamullah kan. Kalamullah ataupun nama lainnya Al-Zikru, Al-Furqan. So dengan nama lainnya yang bermaksud Al-Zikru tu yang mengingatkan ataupun yang mengingatkan kita supaya kita sentiasa membaca Al-Quran. Untuk sentiasa kita merujuk kepada Al-Quran. Yang tempat untuk kita rujuk, yang tempat untuk kita memahami apa erti kehidupan dan erti-erti yang Allah telah syariatkan kepada kita. Itu sahaja. Okay, wallahualam, kita akan teruskan lagi dengan tajuk ataupun bahagian yang seterusnya daripada kawan ataupun pembentang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Fatihah binti Halisman daripada kelas DPHU 5E. Dan nombor matrik saya adalah DHU 202024785. Jadi, insyaAllah sebagai pembentang yang kedua, saya akan membentangkan tentang jenis-jenis hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita nak cakap pasal jenis-jenis hukum yang ada dalam Al-Quran ni sebenarnya banyak. Tapi kita boleh bahagikan dia kepada 3 bahagian asas lah, yang utama lah. Jadi kalau tengok dekat dalam kami punya poster tu, dekat bahagian saya jenis hukum, ikutkan kalau dalam buku um, akidah, tak silap saya, ya. Akidah yang pertama, yang kedua adalah amali, yang ketiga akhlak. Tapi saya mulakan dengan akhlak dahulu. Dan minta maaf daripada sudut terlepas pandang di situ aturannya. Jadi saya akan terangkan jenis hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam Al-Quran dahulu. Jadi jenis hukum yang berkaitan dengan akhlak ni adalah satu peraturan ataupun sebuah peraturan yang mana membantu ataupun peraturan tersebut adalah peraturan yang membantu membimbing kita ataupun membantu membimbing manusia untuk berpegang dan berkelakuan mulia serta menjauhi perkara-perkara yang dilarang, yang dikeji, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berbuat nahi mungkar. Maksudnya membuat perkara-perkara yang Allah tak suka. Contohnya mencuri ke kan, minum arak ke, ataupun banyak lagi lah perkara-perkara yang Allah tak suka. Jadi antara contoh dalam ayat Al-Quran, contoh ayat Al-Quran, dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk
wajib berakhlak mulia kepada sesiapa manusia sekalipun, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah berfirman, maksudnya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kita boleh nampak dalam ayat ni di mana Allah memerintahkan kita untuk bercakap baik kepada semua manusia. Bukan setakat saja bercakap baik, malah berbuat baik kepada semua manusia. Seterusnya adalah yang kedua berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan akidah. Jadi hukum yang berkaitan dengan akidah ni adalah hukum yang asas, hukum untuk perkara-perkara asas dalam Islam, iaitu tentang rukun iman, di mana hukum yang berkaitan dengan kewajipan kita untuk wajib mempercayai rukun iman yang ada 5 tu. Okay? Jadi seterusnya, kalau kita nak lebih jelas lagi, ada dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga, iaitu ayat 186, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku ada dekat. Aku mengkabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadamu. Maksudnya ia berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah aku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi dalam ayat ni kita boleh nampak bahawa apabila seseorang itu bertanyakan tentang Allah, maka jawablah Allah tu dekat dengan kita. Dekat sini kita boleh nampak hukum asas akidah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita perlu percaya dan kita perlu percaya dan beriman bahawa Allah tu dekat dengan kita. Dan jika ingin memohonkan sesuatu perkara, sesuatu hajat, maka berdoalah pada Allah. Dan kita sebagai hamba-Nya perlulah melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dahulu, sebelum sekiranya kita ingin hajat kita itu, perkara yang kita nak itu dimakbulkan dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Itulah antara hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah. Jadi seterusnya yang ketiga, iaitu hukum yang berkaitan dengan amali. Jadi amali ni, kalau kita tahu, amali ni seperti perbuatan ataupun rutin harian. Kalau rutin maksudnya perbuatan lah, amali perkara yang kita amalkan, praktikkan, begitu. Jadi jenis hukum yang berkaitan dengan amali ni kita boleh bahagikan dia kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama adalah ibadah. Ibadah ni adalah hukum yang berkaitan dengan ibadah dalam konteks hukum yang berkaitan dengan amali ni adalah hukum syarak yang mengatur hubungan seseorang manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah hukum yang berkaitan dengan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah, macam contoh ibadah adalah berkaitan dengan solat, berkaitan dengan perkara-perkara yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh solat, tunaikan zakat, Allah SWT Muhammad mengerjakan haji, ada hukum-hukum dia. Jadi kalau secara lebih orang kata lebih jelas, lebih nampak, adalah hukum-hukum fiqh. Hukum-hukum fiqh, kalau kita tengok dalam fiqh, dia banyak berkaitan dengan ni kan, ibadah. Apa hukum kerjakan haji, apa hukum tunaikan solat, tunaikan zakat, puasa, apa hukum dia. Itu semua dalam konteks hukum ibadah, iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya untuk bahagian yang kedua dalam jenis hukum yang berkaitan dengan amali ni adalah hukum
yang berkaitan dengan muamalat. Muamalat ni macam yang kita tahu, kalau sekolah menengah dulu, mestilah kita dah belajar kan. Bukan setakat daripada sekolah menengah lah sampai sekarang lagi kita belajar tentang muamalat. Kalau kita nampak muamalat ni secara umumnya yang kita dah belajar, ia banyak berkaitan, muamalat ni adalah banyak berkaitan dengan jual beli, perniagaan. Iaitu ataupun sesuatu yang terkait dengan manusia, antara manusia dengan manusia dan juga masyarakat di sekeliling kita. Maksudnya antara contohnya seperti akad, tasarruf, jenayah dan jaminan, banyak lagi kalau kita tengok dalam konteks muamalat ni. For example, like macam contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akad jual beli ada dia punya hukum dia. Dalam Al-Quran pun banyak juga kan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu antara salah satunya. Itu je lah yang saya tahu. Lepas tu banyak juga yang berkaitan dengan jenayah-jenayah. Apa hukum dia? Macam tu. Mesti ada hukum dia. Jadi setakat itu sahaja daripada saya tentang jenis-jenis hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi saya akan serahkan kepada pembentang, iaitu sahabat pembentang saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhawa binti Hami daripada kelas D PHU 5E. Nombor metrik DHU 20024866. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kelebihan Al-Quran sebagai panduan hidup, iaitu sumber rujukan utama bagi umat Islam. Antara kelebihan yang terdapat di dalam poster ini ialah yang pertama, fungsinya adalah sebagai cahaya petunjuk. Dengan berpegang teguh kepadanya, iaitu Al-Quran, maka akan selamatlah setiap manusia daripada tipu daya syaitan yang direjam. Hal ini kerana terdapat pelbagai kekeliruan yang sering berlaku dalam sesuatu perkara yang boleh menyebabkan akidah kita ini terpesong. Contohnya, kita mempercayai benda yang karut. Dengan adanya Al-Quran dan pelbagai jawapan yang telah ditulis, kita akan mendapat jawapan daripada situ dan tidak mempercayai sesuatu perkara yang bercanggah dengan agama. Seterusnya, yang kedua, menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kerana isi ayat itu kandungan di dalam Al-Quran penuh dengan nur, hidayah, rahmat dan zikir-zikir serta panduan yang kita boleh contohi. Jadi, sebagai contoh, segala permasalahan yang mungkin berlaku yang ada dalam di sekeliling kita, kita boleh merujuk Al-Quran kerana Allah telah menyatakan bahawa segala apa yang berlaku dan ada di dunia ini telah ditulis dalam Al-Quran sebelum kita sebagai manusia ada di muka bumi ini. Seterusnya, yang ketiga, sebagai umat Islam, kita dapat menyemai perasaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan baik. Contohnya, amalan-amalan baik yang Allah nyatakan ialah seperti sedekah, cara kita ikhlas melakukan sesuatu, tidak bersangka buruk sesama umat Islam. Seterusnya, yang keempat, mempunyai kebenaran yang mutlak kerana isi kandungan Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh mana-mana pakar bahasa dan sastera. Kerana dalam Al-Quran ialah merupakan apa yang dinyatakan Al-Quran adalah yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini Uzma binti Khairul Anwar daripada kelas D PHU 5F. Nama matrik saya ialah DHU 202025057. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesimpulan bagi tajuk kumpulan saya, iaitu Al-Quran sebagai sumber rujukan utama. Okey. Kesimpulan yang pertama ialah, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita yang utama supaya hidup kita lebih diredai serta dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Selain itu, kita haruslah mempercayai kitab Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita sampai ke hari kiamat. Ini menyebabkan kehidupan kita lebih diberkati dan jiwa kita sendiri pun menjadi tenang. Di samping itu, Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang zaman. Maksudnya, Al-Quran ni jadi macam kita punya kawan, kita punya panduan kehidupan kat situ dalaman. Dalam Al-Quran tu ada tentang soal tentang ibadah, menakahat dan juga yang lain-lain lah.
Di samping itu, Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang zaman. Oleh itu, Al-Quran akan membantu kita di hari akhirat kelak kepada sesiapa yang selalu membacanya dan menjadikan ia sebagai peneman hidup kita sampai bila-bila. Akhir sekali, ianya juga boleh memberatkan timbangan amalan kita di akhirat selain membuat amalan-amalan sunat yang lain seperti melakukan solat-solat sunat. Contohnya Al-Quran ni macam dikira sebagai pembantu tau. Pada sesiapa yang selalu baca, selalu amalkan amalkan apa yang Al-Quran ajar, apa yang Allah ajar, dan juga apa yang Allah ajar dan apa yang Rasulullah buat. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada kesilapan kami sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah. Maka kami akhiri pembentangan kami ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.